Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihatlah subtopik yang seterusnya bagi tajuk persamaan linear. Okey. So untuk tajuk hari ini kita akan melihat pada persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya serentak kat sini ada dua persamaan linear, okey, yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey. So, dalam subtopik ini membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian, seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. Dan seterusnya menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, so ada kaedah dia 3 lah. Nanti kita akan, hari ni cuma kita akan lihat satu kaedah sahaja. Okey, baik. So, sekarang kita akan lihatlah membentuk persamaan linear dalam serentak berdasarkan situasi harian dan seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. Baik. So, kalau kata kita nak membentuk satu persamaan linear serentak, okey, dan kita kena wakilkan dia menggunakan graf, right? Jadi, soalan ini contoh dia bagi Faiza menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. So, kita tahu bahawa jumlah bagi ayam dan itik adalah 7 ekor. Kita tak tahu berapa ekor ayam dan kita juga tak tahu berapa ekor itik. Okey. Jadi jumlahnya sahaja yang kita tahulah. Baik. Kos menternak bagi seekor ayam adalah RM2 seminggu, manakala kos menternak bagi seekor itik adalah RM1 seminggu. Jadi jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik adalah RM12 seminggu. Soalan tanya berapakah bilangan ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faiza. So ni dia punya ayam dengan itik. Okey. Jadi langkah yang pertama kita kena mewakilkan dan dengan cara membentuk persamaan linear. Okey, kita kena bentuk dulu dalam bentuk ayat matematik lah. Jadi katakan di sini kita anggapkan ayam ini sebagai X. Okey, sebab kita kena wakilkan pemboleh ubah. Sebab kita tak tahu apa saja yang kita tak tahu, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey, katakan dekat sini saya nak ayam ni diwakilkan dengan X, manakala Y ini untuk itik. Okey. Jadi berdasarkan persamaan kita tadi, okey, katakan saya patah balik belakang. Okey, katakan tadi kita punya persamaan tadi. Okey, yang ini kan. Kita akan nampak ni 7 ekor ayam dan itik. Ni kata kunci dia, 7 ekor ayam dan itik. So, 1 ekor ayam RM2, 1 ekor itik RM1. Jadi kita kena tuliskan dalam bentuk persamaan linear yang melibatkan dua pemboleh ubah tadi. Jadi that's why lah kita dapat yang ini. Persamaan linear kita yang pertama tadi. Okey. X tambah Y sama dengan 7. Okey, sebab apa X tambah Y sama dengan 7? X adalah untuk ayam, Y adalah ekor itik. Dan kita tahu bahawa apabila ayam dan itik jumlahnya adalah 7. So jumlah ternakan tadi adalah 7 ekor. Dan persamaan yang kedua kita kena bina melibatkan berapa ringgit kah perbelanjaan bagi ayam dan itik. So kita tahu tadi ayam perbelanjaan dia adalah RM2, itik adalah RM1. Okey, jadi kita buat satu persamaan linear. So kita akan dapat 2x tambah y sama dengan 12. Kenapa 2? 2 adalah RM2. Y saja kenapa? Sebab 1 darab y adalah y. RM1 tadi kan. So jumlah perbelanjaan dia adalah RM12. So jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik adalah RM12 seminggu. So kita kena buat dulu persamaan yang ini. Okey. Andai kata kita tak buat persamaan ni nanti dikira ni halah. Salah lah. Susah lah kita nak jawab soalan ni. Yang ni kita kena buat dulu. Kena bina dulu. Okey. So untuk menentukan bilangan ayam dan itik, kita kena cari nilai X dan nilai Y bagi memuaskan kedua-dua persamaan linear tersebut. Okey. Jadi nak cari dia, kita kena menggunakan kaedah yang 3 tu lah. Nanti kita akan tengok lah. Baik, sekarang ni daripada persamaan yang kita dapat tadi, ya, persamaan linear serentak tadi, kita kena jadikan dia dalam bentuk graf. Okey. So macam mana kita nak jadikan dia dalam bentuk graf? Okey. So dekat sini dia bagi
dia punya ni lah. Okay, ini adalah graf dia. Right, ni graf yang saya dah buat lah. Okay, so kalau kita tengok graf ni, yang ni, dia akan gunakan grid lah. So kita akan gunakan positive value je. Kita gunakan nilai yang positif je. Yang belah sini dengan yang belah sini je. Yang belah lain tu tak payah tengok lah. Okay, baik. So dekat sini dia kata didapati bahawa titik persilangan antara dua garis lurus itu adalah pasangan penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan linear. So once kita dah bina, dah dapat dah graf tadi, titik persilangan, ini persilangan ni titik persilangan ini merupakan penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan linear. So itu dah jawapan dia. So dalam graf, kalau kata diminta kita untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam bentuk graf, kita kena cari yang bersilang. Okey, kawasan persilangan itu itu merupakan jawapan kita lah. So yang seterusnya kita tengok yang ini, persamaan linear x tambah y sama dengan 7 dan 2x tambah y sama dengan 12 merupakan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah kerana kedua-dua persamaan linear itu mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Okey, sebab dia ada pemboleh ubah yang sama, maksudnya pemboleh ubah x dan juga y. Dan yang ketiga, penyelesaian persamaan linear serentak yang mempunyai satu titik persilangan dikenali sebagai penyelesaian unik. So ada tiga jenis penyelesaian nanti, tapi untuk soalan persamaan linear serentak kita akan gunakan penyelesaian unik. Okey, kita tak boleh guna yang lain. Kalau guna yang lain kita tak akan dapat jawapan lah. Baik. Tengok yang seterusnya. Okey, 3 kes yang melibatkan penyelesaian persamaan linear serentak. So ada 3 kes dekat sini. So yang pertama, kalau kita tengok, kalau keadaan dua-dua garis yang tadi, yang gambar raja tadi tu, kalau dia bersilang, maksudnya jenis penyelesaian dia adalah unik. Kalau dia selari, tiada penyelesaian. Kalau kata dua garis itu bertindih, penyelesaian yang tidak terhingga. Jadi kita tak guna yang dua ni. Okey, untuk tajuk ni kita gunakan yang ini saja, yang bersilang saja, yang menyelibatkan penyelesaian unik. So kita tengok contoh ya. Baik. Okey. Gambar rajak ini, okey, ini adalah dua garis yang selari. Kalau kita tengok ini selari. Okey. Ini adalah melibatkan keadaan dua-dua garis lurus itu dalam bentuk selari. Jadi bila dia selari, tiada penyelesaian, kita tak dapat cari jawapan. Tiada penyelesaian ni maksudnya kita tak dapat cari jawapan. So yang ini kita tak pakailah untuk penyelesaian persamaan linear serentak. Baik. Yang kedua, okey, yang ini adalah melibatkan dua garis yang bersilang. So bila dia melibatkan dua garis yang bersilang, dia adalah penyelesaian unik. Okey. Dan penyelesaian unik ni kita boleh cari dia punya jawapan dengan cara mencari di manakah persilangan di antara dua garis. So ini jawapan dia. Cara nak cari jawapan, kita tengok nilai bagi paksi X dan juga paksi Y. So itu nilai dia lah. Okey. Dan yang ketiga adalah melibatkan dua garis. Yang ini dua garis ni dia bersilang. Okay, nampak tak? Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Jadi kedua-dua garis ini bersilang. So bila dia dia bertindih. Yang ni bertindih. Okey. Maaf ya. So ini bertindih. Jadi bila dia bertindih, maksudnya tiada penyelesaian. Maksudnya penyelesaian itu tidak terhingga. Tak tahu dekat mana dia bersilang. Tak tahu. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Sebab dia bertindih. So tak tahu di manakah persilangan yang sebenar. So yang ini tidak kita tak gunalah ya untuk penyelesaian persamaan linear serentak ni nanti. Okey, kebiasaannya soalan dia akan melibatkan yang inilah, dua garis yang bersilang yang melibatkan penyelesaian unik. Okey. Okey, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dapat diselesaikan. Okey, ada 3 cara dekat sini. Yang pertama kaedah graf lah. So hari ni kita akan tengok yang inilah. Okey, yang kedua adalah melibatkan kaedah penggantian. Dan yang ketiga, kaedah penghapusan. So, kaedah-kaedah ini yang memang biasa digunakan, dua kaedah ni lah. Okay. So, antara dua ni yang paling mudah adalah kaedah penghapusan. Kaedah penggantian ni agak complicated sikit. Dia kena betul-betul kena tak boleh cuai lah. Kalau kita cuai, dia akan melibatkan
semua jawapan kita akan jadi salah. Okey. Baik. Jadi kita hari ni kita akan tengok kaedah graf lah. So saya akan refer balik soalan yang sama seperti yang tadi, soalan Faizah yang ada ayam dan juga itik tu. Okey, jadi persamaan tadi yang pertama kita dapat X tambah Y sama dengan 7. So ini adalah dia punya dia punya kotak. Ni kita kena gunakan jadual. Alright. So jadual ni depends lah nak gunakan X punya nilai ke Y punya nilai ke. Saya buat dua-dua. Saya tunjukkan dua-dua sekali. Kita gunakan Y, kita gunakan X. Okey. So untuk yang pertama diberi pada kita X tambah Y sama dengan 7. Okey. Jadi kita kena cari nilai-nilai X. So kalau kat sini saya letak ada 6. Okey. Tapi kalau ikutkan tak payah buat 6 pun tak apa. Kita buat 3 ke 4 ke pun boleh. Tak payah banyak sangat lah. Okey. Then yang kedua kita tengok 2X tambah Y sama dengan 12. Ini adalah persamaan yang kedua. Yang ini saya gunakan pula nilai X. Jadi kalau kata kamu nak gunakan dua-dua ni X pun boleh, nak gunakan Y pun boleh, tak ada masalah. Okey. So dekat sini saya buat dua-dua. Ada satu untuk Y, ada satu untuk X. So kita boleh gunalah. Okey. Dan saya takkan gunakan semua sampai 7 lah. Dia akan buang masa. So saya akan ambil 4 atau 3 poin sahaja untuk mencari nilai. Okey. Baik. Selepas itu barulah kita boleh dapat tahu ya. Macam mana cara nak melukis dah. Baik. Jadi sekarang ni kita kena masukkan apakah nilai bagi X. Okey. So cara dia sama. Menggunakan kaedah yang kita dah belajar sebelum ni. Kita memasukkan nilai. So katakan Y dia adalah kosong. Jadi kita akan dapat X tambah kosong sama dengan 7. Kita gantikan Y sama dengan kosong kan. So kita dapat X sama dengan 7. So letaklah sini 7. Okey. Bila Y kita nilai dia adalah 2. X tambah 2 sama dengan 7. Ingat ya, 2Y ni digantikan. So ini bawa sebelah sini. So kita dapat X sama dengan 7 tolak 2. X sama dengan 5. So letak sini 5. Okey. Katakan kalau kata Y sama dengan 4. So X tambah 4 sama dengan 7. X sama dengan ini bawa sini. Kita akan dapat 3. Okey. Okay, saya buat macam tu je lah. Okay, then kita tengok pula Y. Okay, Y ni pula, okay, kita gantikan dia. Kalau kata X sama dengan kosong. Tadi saya gantikan Y, ni saya gantikan X. Saya tunjukkan dua contoh. Okay. So, dekat sini kita masukkan nilai X. So, katakan 2X tambah Y sama dengan 12. So, gantikan 2 dalam kurungan kosong tambah Y sama dengan 12. So, kita akan dapat kosong tambah Y sama dengan 12. So, Y sama dengan 12. So, letak sini 12 dah. Okay. Next, kalau kata 1, gantikan dalam persamaan 2 darab 1 tambah Y sama dengan 12. 2 tambah Y sama dengan 12. 2 bawa sebelah sini, dia akan jadi tolak. Y sama dengan 12 tolak 2. So, Y sama dengan 10. So, sini 10. That's why lah kemahiran sebelum ni sangat penting. Sebab kita akan gunakan untuk subtopik yang ini. Jadi, kalau kata siapa yang tak buat latihan saya, so dia tak tahulah dia faham ke tak. Dan saya tak tahu pun dia faham ke tidak. Okay, so agak jadi masalah lah nanti. Okay, baik. Seterusnya 2 dalam kurungan 3 tambah Y sama dengan 12. So 6 tambah Y sama dengan 12. Okay. Sorry, kita ambil 2 tadi kan. Bukan 2, bukan 3. Okay, sekejap saya padam. Dululah. Okey, kita ambil yang 2 ni. Skip pula. Okey. 2 darab 2 tambah Y sama dengan 12. 4 tambah Y sama dengan 12. Y sama dengan ini bawa sebelah sini jadi tolak. 12 tolak 4. So Y sama dengan 8. So saya ambil cuma 3 poin sahaja. Okey. Yang poin lain tu boleh buat lah. Okey, baik. Okay, saya padam dulu yang ini yang akan mengganggu. Alright, ni pengiraan ni orang boleh buat lah sendiri kan. Okay, so once kita dah dapat nilai-nilai ini, ni 5, ni 3, okay. So barulah kita boleh melukis graf. So katakan graf dia akan jadi macam inilah. So cara dia ialah cara nak plot dia kan. Okay, yang ini saya dah siap plot. Okay, katakan kita tengok yang pertama bacaan dia adalah X7 Y0. So kita baca di manakah 7. Okey, apabila X sama dengan 7 dekat sini, Y sama dengan 0.
So kita akan dapat nilai dia. Baca ni, nampak tak dia punya ni 7 kan, 5 ikut kotak 5, 6, 7. So kita akan point dia dekat sini. Okay. Then yang kedua melibatkan 5, 2. Okay, kita baca 5x 2 adalah pada paksi Y. Okay, paksi Y dekat sini 2. So kita plot dekat sini. Okay. Dan yang ketiga kita akan dapat 3, 4. Okay, kita baca 3. So 1, 2, 3, 4 ni dekat sini. Okay, so 1, 2, 3, 4. Nampak tak? So kita point sini. Ambil 3 point je cukup. Dan kita menggunakan pembaris. Lepas tu kita gariskan dia daripada hujung ke hujung ni. Kita penuhkan dia garisan. That's why lah kita dapat garisan yang warna merah ni. Okay. So katakan saya letak warna hitam. So saya akan dapat saya garis panjang sekali lah. Panjang mana you all nak pun boleh. Okay. Begitu juga untuk paksi. Untuk yang persamaan linear yang kedua. Right. Pun sama juga. You plot. Kemudian kita cari 3 plotting ni sahaja. Kemudian kita gariskan guna pembaris panjang-panjang. Sepanjang kamu punya graf yang dia bagi. Okay. 3 saja cukup. Tak perlu banyak-banyak lah. Kalau kata banyak nak buat pun boleh. Tapi ada agak buang masa nantilah. Dan selepas itu barulah kita cari di manakah persilangan di antara dua garis ini tadi. Kenapa dia tak mau padam? Okay, sekejap. Okay. Alright, selepas itu sekejap okay, yang tadilah. Dan daripada sini barulah kita tengok di manakah persilangan di antara dua garis ini tadi. Okay, so kita akan dapat kat sini. Nampak tadi yang kita dah guna tadi. Okay, dan kita cari di manakah persilangan dia. So persilangannya di sini. Okay, kita ambil ni. So cara baca ni kita baca lah. Kita baca dari mana? Okay, katakan dekat sini. Kita baca kita punya persilangan tu. Okay, banyak sangat ni. Okay, kita baca. Right, ini persilangan dia. Bacalah dari sini ke sini. So jawapan kita adalah apa dia? 5, 2. Ni tebal sangat saya punya warna kuning ni. Okay, yang ini baca ke bawah 5. So sini adalah 2. So kita akan dapat nilai X kita adalah, okay, kalau kita tengok, tadi kita akan baca ni kan. So kita akan dapat nilai X kita adalah, sebelum tu dah kita lepas tadi. Okay, kita akan nyatakan nilai X kita adalah 5. Okay, X kita nilai dia adalah 5. Dan Y adalah 2. Maksudnya dekat sini 5 ekor bagi ayam dan 2 ekor bagi itik. Itu cara penyelesaiannya yang melibatkan kaedah graf lah. So ini adalah melibatkan kaedah graf. So sekali saya ulang. Kalau nak cari kaedah graf, kita kena masukkan nilai dalam persamaan dia bagi dan kena buat table, kena buat jadual. Sama ada kita ambil nombor tu 3 ke 4 ke, tak ada masalah bagi nilai X atau nilai Y. Okey, yang saya tunjukkan ini dia melibatkan kedua-dua nombor. Kedua-dua X dan juga Y. Atas ni contoh bagi Y, bawah ni contoh bagi X. Tapi kalau kamu nak gunakan X saja pun boleh, tak ada masalah. So katakan atas ni guna X, bawah ni pun guna X pun boleh. Jadi nilai yang kamu ambil perlulah sekurang-kurangnya 3. Nak lebih pun boleh, nak kurang tu tak boleh lah. Dia mesti 3 ke atas. Barulah kita dapat satu persamaan linear yang okey. Dan kita gariskan dia gunakan pembaris. Once dapat 3 pun, okey, letakkan pembaris. Lepas tu kita gariskan dia.
letak betul-betul atas point tadi, dan baru kita garis. So saya rasa itu sajalah ya untuk hari ini. Okay, dan kita akan sambung lagi lah untuk kaedah yang lagi 2, iaitu agak complicated sikit dan memerlukan penggunaan kalkulator. So saya akan tunjukkan sekali lah dengan menggunakan kalkulator. Baik, sekian itu saja. Terima kasih.